Assalamualaikum, saya Karinisa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fatimah Rizana binti Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farahia Insyira. Assalamualaikum, nama saya Nurul Hidayah binti Ahmad Salani. Jadi, kami akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan transaksi atas talian dari sudut pandangan Islam. Mari kita mulakan. Pada hari ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan konsep jual-beli. Pengertian jual-beli dari bahasa al-bai' merupakan kata masdar ba'tu diucapkan sebagai yubayyi'u ba'a bermakna memiliki dan membeli. Jual-beli juga bermaksud pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Nama lain bagi jual-beli ialah asyirah, at-tijarah dan al-mubadah. Seterusnya, ulama Hanafiyah, Imam Nawawi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mempunyai perbezaan pendapat dalam mendefinisikan jual-beli. Menurut ulama Hanafiyah telah mendefinisikan jual-beli sebagai tukar-menukar sesuatu yang diingini dengan yang sempadan melalui cara yang tertentu. Cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah ialah melalui ijab dan kabul atau melalui pemberian barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta atau barang yang dijual atau dibeli syaratnya harus memberi manfaat atau faedah kepada manusia. Barang yang tidak termasuk dalam sesuatu yang boleh diperjualbelikan sebagai contoh, bangkai, minuman keras dan darah. Hal ini kerana barang-barang ini tidak memberi manfaat kepada Muslim. Jadi, menurut ulama Hanafiyah, jika benda-benda ini diperjualbelikan, maka hukumnya tidak sah jual beli tersebut. Manakala, menurut Imam Nawawi, definisi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Seterusnya, Mazhab Maliki telah mendefinisikan jual beli kepada dua pengertian, iaitu pengertian yang pertama ialah pengertian untuk seluruh satuannya, bai'i, yakni jual beli, yang terdiri daripada akad syaraf dan salam. Manakala pengertian yang kedua ialah pengertian yang difahamkan daripada lafaz baik secara mutlak menurut uruf iaitu adat kebiasaan. Yang terakhir, menurut Mazhab Syafi'i, definisi jual beli ialah akad pertukaran harta dengan cara tertentu. Berdasarkan definisi di atas telah menjelaskan bahawa jual beli ialah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai rida iaitu nilai sukarela di antara kedua-dua belah pihak menerima dan memiliki harta tersebut dengan kesesuaian dengan perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan oleh syarak dan disepakati. Seterusnya ialah hukum jual beli. Jual beli adalah satu perkara yang dapat membantu orang lain dari segi ekonomi dan sebagainya. Namun, jual beli perlulah mengikut landasan yang kuat, iaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah dan yang ketiga ialah Ijma'. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang telah menceritakan berkenaan dengan jual beli dan antaranya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ayat di atas menerangkan bahawa hukum jual beli itu pada dasarnya adalah halal, namun ianya menjadi haram apabila terdapat unsur riba di dalamnya. Kerana ini Islam telah mengharamkan riba kerana wujud berat sebelah dalam urusan jual beli tersebut di mana pembeli perlu membayar nilai tambahan yang menjadi beban kepada dirinya. Dan ayat yang kedua ialah daripada surah yang sama iaitu surah Al-Baqarah ayat 282 dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Seterusnya, landasan As-Sunnah. Di sini terdapat 3 hadis yang menyebut berkenaan dengan jual beli. Dan hadis yang pertama ialah dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Muslim. Maksudnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang jual beli al-hasyar. Kerikil yang dilempar mengenai benda tertentu, maka benda tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi. Dan jual beli gharar, menipu atau tipuan. Hadis yang seterusnya ialah hadis dari Rif'an ibn Rafiq. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Maka Rasulullah pun menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim.
Oleh itu, setiap urusan jual beli yang diberkati itu perlulah adanya kejujuran serta jauh dari unsur gharar, penganiayaan serta penipuan. Dan hadis yang terakhir ialah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maksudnya, jual beli itu atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang terakhir ialah ijma'. Ulama' telah mencapai kata sepakat dan membenarkan jual beli. Adanya hikmah ijma' ini di mana manusia mempunyai keperluan untuk saling berhubung dengan sesuatu yang menjadi kepemilikan orang lain dan sebagainya. Dengan adanya jual beli ini, manusia dapat merealisasikan keinginan dan keperluan hidup mereka. Hal ini kerana pada dasarnya manusia tidak boleh hidup jika tidak berhubung atau meminta bantuan daripada orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahawa hukum jual beli itu adalah mubah, iaitu boleh. Akan tetapi, hukum jual beli boleh berubah menjadi wajib dalam beberapa situasi tertentu. Imam Ash-Shatibi, iaitu ahli fikih mazhab Maliki, telah menerangkan hukum di mana beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadinya ihtikar, iaitu penimbunan barang. Seterusnya ialah rukun dan syarat jual beli. Rukun yang pertama ialah pembeli dan penjual, di mana di dalam bahasa Arab kita menyebut sebagai al-aqidani. Jadi syarat untuk penjual dan pembeli ialah pertama mukallaf, iaitu akil dan baligh. Kedua, menurut mazhab Hambali, kanak-kanak sah akad jika melibatkan nilai yang sedikit. Dan manakala menurut mazhab Hanafi, pembeli dan penjual itu perlulah mumayyiz. Rukun yang kedua ialah barang, di mana barang itu perlulah bersih dan suci. Kedua ialah bermanfaat, iaitu mempunyai nilai ataupun boleh memberi faedah kepada penggunanya. Ketiga ialah kepunyaan penjual atau wakilnya. Tidak sah jika menjual barangan yang bukan miliknya. Yang terakhir ialah tahu kadar, jenis dan nilai barang yang hendak dijual. Yang ketiga ialah harga. Yang pertama, tahu mata wang atau nilai yang digunakan. Yang kedua, harga yang mampu diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Yang ketiga, harga adalah milik pembeli. Dan yang terakhir, boleh diserahkan terus kepada pembeli kecuali jual beli yang bertangguh yang dinamakan sebagai bai' as-salam. Rukun yang terakhir ialah lafaz ijab, iaitu penawaran, dan qabul, penerimaan. Apakah itu hijab? Hijab ialah ucapan persetujuan bersama oleh penjual. Sebagai contoh, saya jual ikan ini kepada kamu dengan harga RM30. Manakala, apa pula yang dimaksudkan dengan kabul? Kabul ialah ucapan penerimaan persetujuan bersama oleh pembeli. Sebagai contoh, saya membeli ikan ini daripada kamu dengan harga RM30. Ijab dan kabul ini juga mempunyai syarat. Yang pertama, tidak diselangi dengan perkataan lain. Yang kedua, tidak boleh dihadkan masa. Dan yang terakhir, tidak boleh ditaklifkan atau disyaratkan. Sebagai contoh, penjual mengatakan, saya jual ikan ini kepada kamu dengan harga RM30 dengan syarat jika ibu kamu setuju. Maka pembeli pun menjawab, saya beli ikan ini daripada kamu dengan harga RM30 jika ibu saya bersetuju. Saya akan membentangkan tentang tajuk yang seterusnya, iaitu transaksi jual beli atas talian. Sebelum itu, saya akan menerangkan apakah itu transaksi atas talian. Transaksi atas talian ialah transaksi yang dilakukan melalui jaringan elektrik atau jaringan elektronik. Transaksi ini merujuk kepada semua jenis mekanisme dalam melakukan hubungan transaksi secara elektronik yang kebiasaannya meliputi perniagaan berasaskan produk dan perniagaan berasaskan perkhidmatan. Seterusnya kita akan pergi kepada sejarah transaksi jual beli atas talian. Transaksi jual beli atas talian mula berkembang apabila munculnya internet pada era 60-an atau lebih tepat lagi pada tahun 1969. Menurut Jamie Bartlett, pada tahun 1972, transaksi jual beli atas talian pertama telah dilakukan oleh mahasiswa Universiti Stanford menggunakan akaun internet ARPANET di Laboratorium Artificial Intelligence di universiti tersebut untuk melakukan jual beli ganja dengan mahasiswa Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Pada tahun 1990-an, perniagaan di internet mula berkembang dengan pesat mencapai jutaan pelanggan. Oleh kerana itulah munculnya istilah baru iaitu electronic
commerce atau lebih dikenali sebagai e-commerce atau e-dagang. Baiklah, kita akan pergi kepada definisi transaksi jual beli atas talian. Transaksi jual beli atas talian atau e-dagang adalah transaksi perniagaan yang dikendalikan melalui rangkaian komputer yang berasaskan pemprosesan pembinaan data dan elektronik, suara dan imej yang bersifat antarabangsa dalam urus niaga barangan dan perkhidmatan, lelongan komersial, pemindahan dana secara elektronik, urus niaga saham secara elektronik, paparan bil secara elektronik, penghantaran dalam talian bagi kandungan digital, pemasaran pengguna dan khidmat selepas jualan. Menurut Mustafa Omar, dari sudut pandangan Islam tentang transaksi jual beli atas talian ini atau e-dagang, ia mempunyai definisi yang hampir sama dengan pandangan konvensional. Perbezaan dari sudut pandangan konvensional dan pandangan Islam ialah apa yang sesetengah peraturan dan prinsip e-dagang mestilah mengikut landasan Islam. Hal ini termasuklah kesahihan dalam mempromosikan barangan, kesahihan dan keselamatan urus niaga, kesahihan dalam kawalan maklumat dan kejujuran dalam penerimaan bayaran dan penghantaran barangan. Keadaan ini adalah menyerupai peraturan di dalam Islam, iaitu pengguna perlulah mengikut beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Seterusnya ialah jenis-jenis transaksi jual beli atas talian atau e-dagang. E-dagang terbagi kepada dua jenis, iaitu e-dagang antara peniaga ke peniaga dan e-dagang antara peniaga ke pengguna. E-dagang antara peniaga ke peniaga ialah transaksi antara dua atau lebih syarikat di mana salah satu syarikat dipanggil sebagai pembekal kepada pihak yang lainnya. Ini dilakukan secara rutin dan dalam kapasiti atau jumlah produk yang besar. Sebagai contoh, pengusaha kilang minuman berkarbonat akan berinteraksi dengan pemilik sebuah pasaraya dalam proses memesan, menghantar dan membayar pesanan botol-botol minuman berkarbonat tersebut. Seterusnya, e-dagang antara peniaga ke pengguna. E-dagang jenis ini ialah suatu transaksi jual beli secara elektronik yang dilakukan oleh peniaga dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu keperluan pada masa tertentu. Sebagai contoh, sebuah pasaraya menjual produk-produk kepada pengguna iaitu orang ramai yang memesan botol-botol minuman berkarbonat tadi melalui atas talian. Seterusnya kita akan lihat kepada pandangan ahli fuqaha tentang transaksi jual beli atas talian. Baiklah, transaksi jual beli atas talian belum wujud pada garis masa Nabi dan para sahabat. Oleh itu, tiada pendapat atau hadis yang khusus yang dapat menjelaskan tentang hukum transaksi jual beli atas talian ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat ulama tentang barangan transaksi jual beli atas talian. Apa yang saya dapat simpulkan ialah mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mempunyai pandangan yang sama, iaitu sah jual beli barangan yang gaib. Namun, mazhab Syafi'i mempunyai dua pandangan yang berbeza. Yang pertama ialah tidak sah sama sekali jual beli barang yang gaib, iaitu barang yang tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah seorang daripada mereka berdua, sekalipun barang tersebut wujud semasa majlis kontrak kerana terdapat unsur-unsur penipuan. Seterusnya, pendapat yang kedua ialah sah jual beli tersebut dengan syarat hendaklah disaksikan terlebih dahulu ataupun hanya menjual barang yang diketahui sifat atau ciri-cirinya dan barang tersebut ada dalam jaminan penjual. Jual beli ini diperbolehkan selama barang yang dijual beli sesuai dengan ciri-ciri yang telah ditentukan atau telah diketahui jenis dan sifat barang yang akan dibelinya. Ini menunjukkan walau apapun bentuk transaksi dan perniagaan yang dijalankan manusia, selagi ia selari dengan prinsip dan memenuhi syarat, maka ia dibenarkan dalam Islam. Kelebihan dan kelemahan transaksi jual beli di atas talian. Okay, dari sudut pembeli. Pertama, pembeli mempunyai pelbagai pilihan. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak kedai di internet. Jadi, pembeli boleh membuat perbandingan antara kedai-kedai tersebut. Sebagai contoh, pembeli boleh membuat perbandingan dari segi kualiti dan harga. Okay, yang kedua, menjimatkan masa. Pembeli belah di atas talian dapat memenuhi kehendak pembeli berbanding membeli belah secara konvensional. Okay. Yang ketiga, menjimatkan wang. Aplikasi-aplikasi di atas talian selalu melakukan promosi dan juga diskaun kepada pembeli. Jadi,
Hal ini membuatkan pembeli lebih tertarik untuk membeli di atas talian kerana mereka mendapat harga yang lebih murah berbanding beli di kedai. Okay, seterusnya dari sudut penjual, pemasaran yang luas dan global. Kawasan untuk berniaga secara atas talian tidak terhad kepada peniaga, jadi mereka boleh meniaga produk mereka di seluruh dunia. Yang kedua, mengurangkan kos. Penjual yang meniaga secara di atas talian memerlukan kurang kos berbanding penjual yang menjual secara fizikal. Okay, sebagai contoh, penjual yang menjual di atas talian tidak perlu membayar kos gaji pekerja mereka dan tidak perlu membayar sewa kedai mereka. Yang ketiga, dapat mengendalikan kedai dengan lebih mudah. Penjual dapat mengendalikan kedai pada bila masa saja dengan syarat mempunyai sambungan internet. Seterusnya, kelemahan transaksi jual beli di atas talian. Dari sudut pembeli, pertama, faktor kepercayaan. Masih terdapat segelintir manusia yang tidak percaya dengan pembelian di atas talian. Hal ini kerana mereka takut ditipu oleh pembeli. Kedua, tempoh masa penerimaan barang oleh pembeli. Okay, mungkin terdapat pembeli yang pernah membeli barang secara di atas talian dan mereka mendapati barang yang mereka beli tu sampai lambat di tangan mereka. Jadi hal ini membuatkan mereka menjauhkan diri daripada membeli belah di atas talian. Seterusnya, kelemahan dari sudut penjual. Yang pertama, penjual tidak boleh memaparkan produk mereka yang sebenar. Penjual telah menjelaskan produk mereka di laman web mereka, tapi masih terdapat pembeli yang mahukan maklumat secara terperinci mengenai barang yang hendak mereka beli. Yang kedua, berlaku penipuan dari pihak pembeli. Apabila penjual dan pembeli tidak bersemuka, maka pembeli akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan penipuan. Seperti contoh, pemalsuan resit. Seterusnya, konsep dan hukum riba dalam Islam. Konsep riba merujuk kepada hasil keuntungan yang diperolehi dengan jalan yang mudah. Riba terbagi pada dua, iaitu riba an-nasi'ah dan riba al-fadl. Hukum riba adalah haram. Seterusnya, hubungan antara barangan ribawi dan juga riba. Dalam hadis Rasulullah SAW terdapat 6 barang ribawi. Ia adalah emas, perak, gandum, tamar, barley dan juga kurma. Apabila barangan ribawi dijual, ia mestilah sama timbangan dan dibayar secara tunai. Boleh juga dilakukan secara sistem barter. Okay, seperti contoh emas dengan emas, tetapi dengan syarat. Pertama, nilai atau timbangan emas mestilah sama. Dan yang kedua, hendaklah dibayar secara tunai. Seterusnya, hukum pembelian barang ribawi yang dispesifikkan kepada emas di atas talian. Emas merupakan satu daripada 6 barang ribawi. Jadi, transaksi emas adalah berlainan dengan transaksi barang bukan ribawi seperti kereta ataupun rumah. Okay, sebagai contoh, kereta dan rumah boleh dibayar secara hutang maupun tunai, tetapi bagi emas ia hanya boleh dibayar secara tunai dan tidak boleh secara hutang. Jabatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam telah bermesyuarat dan mencapai kata persetujuan bahawa penyerahan emas boleh dilakukan secara fizikal maupun secara muktabar. Penyerahan muktabar memberi kesan yang sama seperti penyerahan secara fizikal. Hal ini dapat dilihat apabila pertama, tanggungjawab jaminan berpindah dari penjual ke pembeli. Yang kedua, pembeli boleh mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa sahaja. Jadi, kesimpulannya, hukum pembelian emas di atas talian adalah dibenarkan. Saya akan membentangkan topik berkenaan isu syariah melibatkan transaksi atas talian. Pertama ialah isu penipuan atas talian. Di dalam Islam menghalalkan segala urusan jual beli secara umumnya yang tidak berkait dengan riba. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275, maksud dan Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Ini maksud Allah menghalalkan kita untuk berjual beli dan juga mengharamkan jika terdapat riba di dalam urus niaga tersebut. Penipuan secara dasarnya adalah penipuan bermaksud tindakan yang disengajakan seperti memberi maklumat palsu yang sehingga mengelirukan penerima dan boleh merugikan seseorang demi mengauk keuntungan.
Contoh penipuan jual beli atas talian salah satunya adalah penipuan dalam pengiklanan, penipuan dalam pemasaran, penipuan resi transaksi dan banyak lagi. Larangan terhadap penipuan dalam jual beli melibatkan atas talian dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 maksudnya kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku curang dalam menyukat dan menimbang. Dalam surah yang sama juga terdapat dalam ayat 2 maksudnya dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi. Jadi dalam surah tersebut Allah melarang atau menegaskan tentang larangan penipuan. Terdapat juga hadis berkaitan penipuan iaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda, maksudnya siapa yang mengangkat senjata ke atas kami bukanlah daripada golongan kami dan siapa yang menipu kami bukan daripada golongan kami. Para fuqaha bersepakat frasa bukan dari golongan kami bukan bermaksud keluar daripada Islam. Mereka bersepakat maksud frasa tersebut adalah bukan seorang Muslim melakukan penipuan. Selain itu, bersumpah juga merupakan penipuan sama ada secara atas talian ataupun secara langsung. Sebagai contoh, demi mendapatkan penjualan, penjual telah bersumpah atau menyatakan bahawa produknya adalah yang paling berkesan dan murah daripada orang-orang lain sedangkan hakikatnya adalah sebaliknya. Jadi terdapat hadis berkenaan perkara ini daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, kenapa kamu tidak jadikan bahasa itu di sebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, bukan daripada agamaku yang sempurna. Oleh itu, sebagai pembeli maupun penjual, larangan menipu amat ditegaskan di dalam Islam dan terdapat hadis dan ayat yang menyebut tentang perkara tersebut. Kedua adalah isu perjudian atas talian. Maksud judi adalah permainan atau pertaruhan yang akan merugikan salah satu pihak apabila kalah. Di dalam Islam, judi juga disebut sebagai maisir ataupun qimar, membawa maksud sebagai pertaruhan. Ibn Taymiyah ada mendefinisikan qimar sebagai mengambil harta orang lain dengan sesuatu yang tidak pasti sama ada memperolehi gantinya atau sebaliknya. Contoh judi atas talian adalah permainan seperti kasino, poker dan juga bingo. Manakala pertaruhan seperti sukan dan juga yang paling popular adalah pertaruhan bola sepak Piala Dunia. Seterusnya, apakah hukum judi atas talian? Di dalam surah Al-Baqarah ada menyebut berkenaan judi. Maksudnya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaatnya bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebagai contoh, apabila seseorang minum arak, mereka akan merasa kelazatannya. Tetapi, namun akibat mabuk menjadikan mereka di luar kawalan seperti boleh berlakunya pergaduhan yang boleh menimbulkan juga kekacauan. Selain itu, sama juga seperti judi, judi juga membawa keseronokan terutama apabila menang, namun akan membinasakan diri apabila kalah kerana berlaku kerugian kepada mereka dan juga menjadi asbab seseorang menipu dan menzalimi orang lain. Manfaatnya ada namun mafsadah yang timbul daripadanya lebih besar. Dr. Yusuf Al-Qadhawi juga ada berkata, setiap permainan yang bertujuan untuk berjudi maka hukumnya haram. Jadi, judi ialah permainan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat lari daripada untung atau rugi. Ianya dinamakan maisir yang dapati tanpa usaha yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim beriringan dengan arak. Kesimpulannya, hukum judi atas talian adalah haram. Oleh itu, terdapat sebab mengapa judi diharamkan kerana ia boleh melalaikan seseorang dan boleh membawa kepada pergaduhan apabila kalah dalam pertaruhan ataupun permainan. Selain itu, haram apabila kita mengambil harta orang lain secara batil dan juga bermain judi juga tidak membawa manfaat, malah ianya membuang duit. Sebagai Muslim, kita perlu menjauhi apa yang Allah larang supaya mendapat keberkatan dunia dan akhirat. So, garar dalam jual beli. Garar boleh didefinisikan sebagai bahaya, pertaruhan, penipu atau memperdaya tidak mengetahui serta meliputi semua perkara penipuan dan seumpamanya untuk mencapai satu tujuan iaitu mendapatkan sesuatu perkara atau harta dengan cara yang salah atau tidak sepatutnya. Selain itu, terdapat juga 3 pendapat dari sarjana klasik berkenaan definisi garar iaitu Ibn Abidin mendefinisikan garar sebagai syak terhadap kewujudan barang sama ada dapat atau tidak barang yang dibeli tersebut. Ibnu Hazm mendefinisikan garar sebagai jahalah atau tidak ketahuan terhadap barang yang dijual. Pembeli tidak tahu apa yang dibelinya dan juga penjual tidak tahu apa yang dibelinya. Manakala pendapat ketiga iaitu Al-Sarashi mendefinisikan garar sebagai apa yang membawa kepada akibat yang tersembunyi dan tidak diketahui. Apa yang boleh disimpulkan, garar bermaksud jual beli barang yang tidak pasti. Sebagai contoh, seorang pengembala kambing ingin menjual anak kambingnya sedangkan anak kambing tersebut belum dilahirkan. Jadi terdapat unsur garar dalam jual beli tersebut kerana barang tersebut tidak pasti kewujudannya. Terusnya adalah larangan terhadap jual beli unsur garar. Terdapat dalil larangan Nabi untuk menjual barang yang tidak wujud. Para penulis kitab sunnah meriwayatkan Hakim bin Hazim berkata, maksudnya, wahai Rasulullah, ada seorang
lelaki datang meminta saya menjual kepadanya barang yang saya tiada, saya bertindak menjual kepadanya. Bolehkah saya beli barang tersebut di pasar untuk diserah kepadanya? Baginda bersabda, jangan engkau jual barang yang tiada padamu. Riwayat Abu Daud. Selain itu, terdapat juga hadis daripada Abu Hurairah bahawa maksudnya Rasulullah SAW melarang jual beli hasa ataupun tikam menggunakan batu dan jual beli garar yang tidak jelas barang jualannya. Riwayat Muslim. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW melarang kita menjual beli garar atau tidak jelas barang jualannya. Oleh itu, jual beli garar perlulah dijauhi kerana ia jual beli yang tidak pasti, namun ia boleh dipastikan apabila terdapat akad di dalam transaksi tersebut seperti akad bai'is salam. Tetapi akad tersebut perlulah cukup syarat, iaitu spesifikasi barang tersebut dinyatakan dengan jelas seperti bahan yang digunakan, tempoh penghantaran dan juga tempoh bayaran dan juga syarat-syarat lain. Jika semua syarat dipenuhi, akad tersebut boleh disahkan sebagai akad jual beli salam walaupun akad tersebut menggunakan lafaz jual beli kerana dalam akad perkara yang dikira adalah niat dan ia bergantung kepada lafaz dan apa yang dilihat. Sekian daripada kami. Terima kasih.